Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran kita untuk Bahasa Melayu tahun 3, tema Kekeluargaan, unit 2, Kejayaan Keluarga, tajuk Kilang Batik Nenek. Baiklah, kita akan mempelajari aspek tata bahasa pada hari ini di bawah standard kandungan 2.1, asas membaca dan memahami. Standard pembelajaran 2.1.1, membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, iaitu perenggan. Kita teruskan. Objektif pembelajaran kita pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca teks dalam setiap perenggan. Manakala kriteria kejayaan kita, yang pertama, membaca 2 perenggan teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kedua, membaca 5 frasa dan gambar dengan betul. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu membaca teks dalam perenggan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah, tajuk petikan yang kita akan baca ialah Kilang Batik Nenek. Mari kita baca bersama-sama. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Baiklah, di dalam petikan ini mempunyai watak Puan Hajah Aminah, iaitu nenek kepada Nabila dan Nasri. Mereka ini adik-beradik lah. Nenek mereka ini mempunyai sebuah kilang batik. Nabila dan Nasri membantu neneknya dalam menjual batik. Nabila dan Nasri membantu neneknya dengan cara menghias kedai nenek dia dengan cantik. Kain batik mereka susun dengan kemas supaya pelanggan akan tertarik untuk membeli. Selain itu juga, Nabila menyambut pelanggan yang datang dengan mesra. Dia memberikan risalah kepada pelanggan yang datang di kedai batik neneknya. Baiklah, kita teruskan. Kita teruskan baca petikan ini, perenggan yang kedua. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerjasama. Baiklah, dalam perenggan ini kita telah baca neneknya telah melakukan promosi batik yang diadakan di cawangan kilangnya. Terdapat 2 tempat, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Mereka telah mengetahui tugas yang perlu mereka lakukan. Neneknya tersenyum dan berasa bangga apabila melihat setiap anggota keluarganya bekerjasama dalam melakukan promosi ini.
Baiklah, aktiviti kita yang kedua, kita akan mempelajari apakah itu frasa. Apakah itu frasa? Mari kita mengenali frasa. Frasa ialah binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang dapat berkembang menjadi unit yang lebih besar. Frasa ini terdiri daripada satu perkataan ataupun lebih yang boleh menjadi unit yang lebih besar. Mari kita lihat. Jenis-jenis frasa. Di dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis frasa, iaitu yang pertama frasa nama, yang kedua frasa kerja, yang ketiga frasa adjektif, dan yang terakhir frasa sendi nama. Yang pertama, kita lihat frasa nama. Frasa nama, contohnya nama orang, iaitu Iskandar, ataupun pekerja kedai. Itu yang pertama. Yang kedua, frasa kerja, dia melibatkan kata kerja, iaitu tertidur. Yang kedua, memanjat pokok, dia melibatkan perlakuan ataupun kata kerja. Seterusnya, yang ketiga, frasa adjektif, iaitu kata adjektif. Contohnya, terlalu lemah. Lemah ini merupakan kata adjektif. Yang kedua, sungguh bijak. Bijak ini merupakan kata adjektif. Baiklah, yang keempat, frasa sendi nama. Frasa sendi nama ataupun kata sendi nama. Contohnya, yang pertama, di rumah. Yang kedua, ke sekolah. Baiklah, murid-murid perlu jelas frasa ini terdiri daripada satu ataupun lebih perkataan yang boleh membentuk sebagai satu unit. Contohnya, kalau satu perkataan Iskandar. Kalau lebih daripada satu perkataan, dua perkataan, iaitu pekerja kedai, dia boleh membentuk kepada unit lain. Bermula dengan satu perkataan ataupun boleh menjadi dua ataupun tiga perkataan. Contohnya macam ni, dua perkataan ataupun satu perkataan. Baiklah, cikgu harap murid-murid faham apakah itu frasa. Baiklah, kita teruskan lagi. Aktiviti kita yang ketiga, iaitu mengenal pasti frasa daripada perenggan. Baiklah, di dalam aktiviti ini, mari kita kenal pasti yang mana satu frasa. Kita telah pun baca petikan ini tadi. Kita lihat pada perenggan yang pertama. Nabila dan Nasri menghias kedai. Cikgu telah pun buat dalam kurungan yang berwarna merah. Menghias kedai. Menghias kedai ini merupakan frasa. Frasa apakah murid-murid? Baiklah, menghias kedai ini merupakan frasa kerja. Kerana kita lihat ada perkataan menghias. Menghias. Menghias ini merupakan kata kerja. Kita boleh buat begitu. Okey, yang kedua, kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Perkataan menarik hati. Menarik hati ini merupakan frasa kerja. Frasa kerja. Perkataan menarik ini merupakan kata kerja. Baiklah, yang seterusnya, Nabila menyambut mesra. Menyambut mesra. Menyambut ini merupakan kata kerja. Dan yang terakhir, dia memberikan risalah. Memberikan risalah ini juga merupakan kata kerja. Baiklah, kita teruskan lagi. Di dalam perenggan yang kedua, mari kita kenal pasti lagi frasa yang terdapat daripada perenggan ini. Baiklah, yang pertama, promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Di sini kita dapat lihat ada satu frasa
frasa apa ni? Ya, ini frasa nama. Frasa nama iaitu anggota keluarga. Yang seterusnya, mari kita lihat. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Di sini terdapat frasa kerja iaitu mengetahui tugas. Baiklah, dan yang terakhir, nenek tersenyum dan bangga. Baiklah, perkataan tersenyum di sini merupakan frasa kerja. Baiklah, tahniah murid-murid kerana telah berjaya mengenal pasti frasa yang terdapat dalam perenggan. Kita teruskan lagi. Aktiviti kita yang ketiga iaitu membaca frasa dan gambar. Baiklah, dalam aktiviti ini, mari kita membaca frasa dan gambar ini. Usaha gigih Datuk. Mari kita baca, ada sedikit dialog. Anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Terima kasih. Semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk sehingga Datuk berjaya. Baiklah, di dalam dialog ini terdapat ada dua orang kanak-kanak iaitu lelaki dan perempuan bersama datuknya. Mereka melihat ada banyak anugerah yang telah diterima oleh datuknya yang disimpan di dalam rak kaca. Datuknya mengucapkan terima kasih kepada anggota keluarga yang banyak membantu datuknya sehingga datuknya berjaya. Baiklah, kita lihat yang pertama sekali, gambar di bawah ini. Ada gambar kanak-kanak lelaki dan perempuan yang sedang menampalkan iklan. Baiklah, ini frasa kerja iaitu mereka melakukan aktiviti menampal iklan di papan. Dan yang kedua, mari kita lihat gambar mengambil pesanan. Ini frasa kerja mengambil pesanan. Kita dapat lihat ini gambar Datuk yang sedang mengambil pesanan daripada pembeli ini. Kita lihat gambar yang ketiga, mengira jumlah. Kita nampak seorang perempuan yang sedang mengira jumlah stok beras yang ada. Dan yang gambar yang terakhir, kita lihat menghantar beras. Frasa kerja menghantar beras. Kita ada lihat beberapa orang lelaki yang sedang mengangkat beras masuk ke dalam lori untuk diedarkanlah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat aktiviti kita yang keempat iaitu menulis ayat daripada frasa. Baiklah, ini merupakan latihan pengukuhan yang perlu murid-murid tulis menggunakan buku PM2. Bina ayat berdasarkan frasa di bawah. Cikgu telah senaraikan ada 6 frasa. Murid-murid perlu bina ayat menggunakan frasa ini. Yang pertama, anggota keluarga. Yang kedua, membantu datuk. Yang ketiga, menampalkan iklan. Yang keempat, mengambil pesanan. Yang kelima, mengira jumlah. Dan yang keenam, menghantar beras. Cikgu berharap murid-murid dapat bina ayat ini menggunakan buku BM2 dan boleh hantar kepada cikgu untuk semakan. Baiklah, pada hari ini sesi PDPR kita telah pun berakhir. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang dapat belajar sama-sama dengan cikgu pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Ingat ya, kita duduk di rumah, kita jaga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.